Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton semua. Terima kasih kerana memilih untuk menghabiskan petang Jumaat anda sebelum kita bergerak ke hujung minggu ya dalam webinar umum anjuran Pusat Kajian Kesihatan Komuniti atau akronimnya REACH, Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Dr. Samiha Muhammad Jamil adalah pensyarah di program Sains Pemakanan dan juga merupakan ahli Pusat Kajian Kesihatan Komuniti atau akronimnya REACH di Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur. Jadi pada petang ini kita akan mendengar webinar umum yang bertajuk Sekuriti Makanan Keluarga dan COVID-19, Pemakanan Sihat dengan Bajet Terhad yang akan disampaikan oleh Dr. Yasmin Uy. Pusat REACH amat berbesar hati kerana Dr. Yasmin sudi bersama-sama kita pada hari ini. Dr. Yasmin merupakan pensyarah di Fakulti Sains Makanan dan Sains Makanan dan Pemakanan Universiti Malaysia Sabah. Beliau mempunyai pengalaman 20 tahun dalam bidang pemakanan kesihatan awam dan beliau adalah ahli bersama dalam Majlis Penasihat Pertanian dan Industri Makanan Negara, ahli Majlis Persatuan Pemakanan Malaysia dan Wakil Malaysia ke Sustainable Initiatives in the Marginal Seas of South and East Asia di bawah naungan International Science Council. Kini Dr. Yasmin juga adalah penyelaras UMS Agri Solutions yang merupakan gabungan 13 projek inovasi tajaan Universiti Malaysia Sabah yang bekerja seiring dengan masyarakat petani dan usahawan tempatan untuk menyediakan penyelesaian kepada masalah lambakan hasil pertanian kesan daripada PKP atau MCO in English untuk membendung pandemik COVID-19. Beliau turut terlibat dalam Kina Geopark sebagai pakar pemakanan. Kina Geopark merupakan penyelidikan flagship atau kata Dr. Nick idea unggul Universiti Malaysia Sabah bagi mencari penyelesaian lestari untuk pembangunan tapak warisan dunia UNESCO Taman Kinabalu ya. Sangat impresif CV Dr. Yasmin ni. Antara kegiatan masa lapang beliau adalah menulis mengenai resepi mudah dan cepat dengan bahan-bahan yang ada dan memuat naik gambar makanan dalam Facebook dan Instagram. So part yang last tu saya merupakan follower Dr. Yasmin juga dan memang banyak cadangan-cadangan macam mana nak buat menghasilkan makanan yang cepat, mudah, seimbang, murah dan pada hari ini dengan tidak membuang masa saya ingin menjemput Dr. Yasmin Uy untuk memulakan webinar beliau. Dengan segala hormatnya, Dr. Yasmin dipersilakan. Terima kasih Dr. Samiha atas pengenalan tadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Boleh dengar suara saya? Boleh. Yes, very Okey, good. saya share skrin saya sekejap ya. Boleh nampak slide? Boleh. Adakah tuan-tuan, puan-puan boleh nampak slide? Yes, it's very good. Boleh nampak. Okey, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah dalam setengah jam 40 minit nanti saya akan berkongsi mengenai security makanan pada peringkat keluarga, rentetan dari pandemik COVID-19 dan saya akan berkongsi cara-cara untuk kita dengan mudah ya dapat memastikan pemakanan, pengambilan makanan dalam peringkat keluarga kita adalah sihat dan bajetnya adalah mampu milik. Okey. Okey, dalam setengah jam ini saya akan memberi sedikit gambaran keseluruhan. Kemudian saya akan cuba mencadangkan beberapa langkah untuk menangani masalah ini dan mencukupkan apa yang ada. Dan seterusnya saya akan memperkenalkan beberapa contoh hidangan sihat, mampu sedia, cepat masak, janji sedap, yang itu yang penting, dan dari segi kesihatan ia seimbang. Okey, sedikit gambaran keseluruhan dahulu. Untuk pelajar pemakanan atau pelajar dalam bidang sains makanan, mungkin sudah arif ya tentang perkara ini, tetapi untuk
para pendengar hadirin bukan dalam bidang ini, saya memberi sedikit sebanyak mengenai apa itu security makanan. Jadi apabila kita berbincang mengenai security makanan, kita ada 4 tiang dia ya. Yang pertama ketersediaan, yang kedua akses, sama ada kita dapat pergi beli atau mendapatkannya ke tidak. Ketiga penggunaan dan keempat kestabilan, sama ada hari ini ada, besok tak ada dah, itu tidak stabil. Jadi apabila berlaku pandemik COVID-19 ini, aspek ketersediaan, akses, penggunaan dan kestabilan ini terjejas. Berapa banyak terjejasnya dia berbeza mengikut individu dan keluarga, mengikut kawasan dan mengikut situasi keadaan semasa masing-masing. Jadi ini kalau pelajar pemakanan dia pun mungkin sudah arif yang ini, tapi sekilas pandang ini adalah sebabnya kita perlu menjaga agar pada peringkat keluarga kita mempunyai makanan yang cukup. Keadaan tidak cukup makanan itu kita namakan sebagai insecurity makanan. Apa yang berlaku yang kita boleh rasa dengan cepat adalah kelaparan. Apabila yang boleh kita tengok dengan mata sendiri adalah keadaan kanak-kanak yang susut, malnutrisi ya. Sorry, ada guruh dengan petir sekarang di Kota Kinabalu tempat saya berada sekarang ni hujan lebat. Apa yang kita mungkin tidak nampak tetapi tetap berlaku akibat keadaan tidak cukup makan di peringkat keluarga ini adalah perkembangan fizikal dan kognitif terutamanya kanak-kanak yang akan menjadi kurang baik. Dan apabila mereka meningkat dewasa kelak dengan kadar pencapaian akademik yang kurang baik, ini kemungkinan besar akan menjejaskan pendapatan mereka pada masa hadapan. Dan ini akan orang kata dalam bahasa Inggeris cycle of poverty ya. Jadi ini yang kita nak pastikan. Dalam setengah jam nanti insya-Allah saya nak berkongsi cara-cara untuk menyediakan makanan yang cukup dari segi karbohidrat, dari segi protein, dari segi sayur-sayuran, dari segi buah-buahan, segalanya makanan yang seimbang dan lengkap dengan harga yang mampu milik. Okey, apabila berlaku pandemik, situasi yang tadi saya kata mungkin agak runcing bagi sesetengah lapisan masyarakat, menjadi semakin teruk apabila berlakunya kehilangan pekerjaan. Kadang-kadang ada orang yang mengalami penurunan pendapatan bulanan. Okey. Jadi apapun masalahnya insya-Allah kita akan hadapi dengan sabar ya. Dan kita berusaha untuk menjaga agar makanan di rumah kita ni masih mampu menyokong perkembangan terutamanya untuk kanak-kanak dan remaja yang sedang meningkat dewasa. Okey, ini secara umum ya, ini adalah harga makanan dunia dari tahun 2002 hingga tahun 2020, ini dari Pertubuhan Pertanian FAO, Food and Agriculture Organization, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi apa trend yang saya nak tunjukkan di sini adalah kita jangan terlalu gembira apabila berlaku penurunan mendadak harga makanan akibat lambakan. Kerana apa yang akan berlaku adalah petani akan mengalami kerugian besar dan mereka tidak akan berupaya untuk mengeluarkan hasil pertanian pada kadar yang mencukupi untuk masa terdekat. Dan apa yang akan berlaku adalah peningkatan harga makanan. Sedikit sebanyak, ini walaupun ini adalah global, secara global, PKP di kebanyakan negara diisytiharkan lebih kurang pada bulan Mac tahun ini. Dan kita memang nampak akan berlaku penurunan harga makanan, tetapi sekejap sahaja. Di dalam masa sebulan dua, harga makanan sekarang tengah meningkat dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun sedang mengalaminya sekarang. Peningkatannya kadang-kadang adalah sampai harga makanan itu 30%, 40%, 50% lebih mahal daripada masa yang sama pada tahun 2019. Okey, jadi ini sekilas pandang adalah PKP gelombang pertama di semua negara ASEAN.
Dan ini adalah sebab saya duduk di Sabah, saya perhati betul-betul apa yang berlaku di Sabah. Jadi apabila kita nampak ya PKP dimulakan 18 Mac, masa itu kebetulan adalah masa kemuncak untuk penuaian hasil sayur-sayuran. Jadi berlaku lambakan hasil sayur-sayuran di pusat pengeluaran sayur di Sabah iaitu Kundasang. Kalau di Semenanjung Malaysia, Cameron Highlands. Jadi memang diberitakanlah. Okey, dan 1 bulan selepas itu, harga sayur di kebanyakan bandar utama meningkat kadang-kadang sampai 2 kali ganda. Itulah yang kita nampak di sini. Ini adalah gambar, saya ambil gambar ini dari seorang petani di Kundasang ya. Jadi apa yang berlaku, kebun sayur ini dibiarkan tidak tertuai sebab tidak ada orang yang membeli sayur dari pekebun penanam sayuran ini. Dan apabila sampai PKP kali kedua di Sabah menjelang bulan Oktober, saya terlibat dengan satu pertubuhan sukarela yang memberi bantuan kepada orang yang meminta bantuan lah. Bantuan tu berupa beras, telur, makanan dalam tin, gula, minyak masak, garam, mi, kopi, teh, bakul ruji ya. Jadi apa yang agak merisaukan adalah dalam kalangan ini adalah bukti anekdotal ya, dia bukan representatif, tetapi daripada apa senarai yang kami dapat untuk daerah Ranau, itulah pusat pengeluaran sayur-sayuran Sabah, bilangan mereka yang meminta bantuan ada lebih ramai dari kalangan petani. Jadi itu apa yang kita dapat tahu dari sini adalah bukan bermaksud kita menanam sayur-sayuran, kita terjamin ya dari segi security makanan. Sebab apabila kita tanam sayur itu, kita tidak terjual, kita tidak ada sumber pendapatan untuk membeli makanan selainnya untuk mencukupkan keperluan keluarga. Okey, ini adalah saluran pembelian hasil pertanian segar untuk rakyat Malaysia. Yang saya dapat di sini adalah Semenanjung Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan boleh nampaklah di mana tempat yang rakyat Malaysia suka untuk membeli belah. Tempat yang dipagar dengan warna merah itu ditutup semasa PKP. Dan ini juga menyebabkan sedikit sebanyak kesusahan terutama kepada golongan yang berpendapatan rendah atau berpendapatan tinggi tetapi mempunyai tanggungan yang besar untuk mendapatkan makanan pada harga yang selesa. Jadi kita beralih kepada langkah menangani mencukupkan apa yang ada. Ini gambar ni saya ambil dari Facebook rakan saya. Inilah makanan kegemaran kebanyakan rakyat Malaysia. Nasi putih panas-panas, telur dadar dengan kicap. Kadang-kadang ada orang yang kata inilah yang padu yang boleh licin 2 piring nasi kan. Tapi sebenarnya tuan-tuan puan-puan ini kurang sihat sebab makanan ini tidak seimbang. Dia terlebih karbohidrat, dia mempunyai protein, telur tetapi itu sahajalah. Jadi jadi saya ingin mencadangkan agar kita beralih kepada kalau nak makan nasi dengan kicap, dengan telur, ini juga nasi, telur dan kicap. Tetapi saya telah memasukkan sayur kobis. Sayur kobis ini agak murah. Jadi beli 1 biji kobis besar, satu keluarga 4-5 orang boleh makan secukup-cukupnya dan mendapat pengambilan sayur-sayuran yang cukup ya. Ini pun adalah makanan yang mampu milik. Sama juga nasi, telur, cuma saya telah tambah sawi dan yang hitam-hitam itu adalah sebenarnya ikan dalam tin. Sebab semasa PKP ini ramai orang, terutamanya semasa gelombang pertama ya, ramai orang yang jarang keluar untuk membeli belah. Jadi kita kadang-kadang bergantung kepada makanan tin. Makanan tin ini boleh dimakan tetapi berhati-hatilah. Seperti pilihan saya untuk hidangan ini, dia agak masin. Jadi saya tidaklah mengambil banyak kan. Ini cuma 1 sudu makan. Sebab sebahagian besar protein saya datang dari telur. Okay? Jadi inilah saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk berhijrah kepada makanan yang lebih sihat.
Di skrin sebelah kiri ini adalah satu lagi makanan kegemaran rakyat Malaysia. Mi segera dengan perencah, baiknya kalau ditambah telur, tetapi kebanyakan orang berhenti di situ sahaja. Tapi saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk menambah satu hidangan, satu serving sayur-sayuran. Tidak susah apabila kita masak mi segera itu, tambah sahajalah sayur untuk dicelur bersama, jadi siap cepat. Atau boleh kalau tidak mau dicelur bersama, boleh ditumis asing dan disertakan sekali. Jadi saya juga ingin mengambil peluang ini untuk memperkenalkanlah untuk orang yang belum kenal, mengingatkan untuk orang yang pernah nampak pinggan sihat Malaysia ini. Kebanyakan rakyat Malaysia, nasinya adalah sepinggan besar sini. Kemudian dia ada ikan, ada daging, ada ayam, atau seperti kawan saya tadi ada sebiji telur. Dan tidak ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Saya rasa perkara utama menyebabkan keadaan itu berlaku untuk kebanyakan rakyat Malaysia bukan kerana tidak mampu, kerana kebiasaan. Kebiasaan makan macam itu dan kebiasaan tidak makan sayur. Kenapa tidak makan sayur? Kerana memang tidak selalu buat begitu atau sayur itu tidak sedap. Jadi saya ingin mencadangkan kita untuk berhijrahlah sebab kalau kita masukkan sayur-sayuran dan buah-buahan, sekejap lagi saya akan tunjuk cadangan harga dia sebenarnya tidaklah meningkatkan secara drastik bajet makanan kita, ya. Jadi jom saya mengajak tuan-tuan puan-puan untuk tukar cara makan mulai petang ini. Yang pertama, ada 4 pesanan saya. Yang pertama, pastikan setiap hidangan ada sayur. Kebanyakan rakyat Malaysia, lebih daripada separuh rakyat Malaysia, tidak mengambil sayur-sayuran langsung dalam satu hari. Dan penambahan sayur-sayuran ini cuma akan menambah dalam lingkungan bergantung kepada saiz keluarga lah. Kalau keluarga 2-3 orang, mungkin tambah RM2 sehari. Kalau keluarga 5-6 orang, mungkin tambah RM4-5 sehari. Okay. Gambar ini adalah kerja lapangan saya untuk meninjau kecukupan sayur-sayuran di seluruh negeri Sabah semasa PKP. Ini adalah di Pasar Besar Lahad Datu Sabah, di timur negeri Sabah. Kita juga yang kedua, kalau kita tidak ingin membeli sayur atau kita tiba-tiba terjangkit minat baru yang bagus, iaitu menanam sayur-sayuran di pekarangan rumah, boleh juga kita tanam sayur dalam halaman rumah, dalam kotak atau dalam pasu. Ini adalah sebenarnya sayur bayam yang setelah saya makan sayur bayam yang saya beli dari pasar, saya cucuk je yang bahagian batangnya yang keras itu, batangnya yang lembut saya makan, batangnya yang keras yang bahagian ada akar tu saya cucuk ke dalam tanah dan jadilah begini. Jadi selepas itu saya tidak perlu lagi membeli bayam. Saya ada 2 jenis bayam, bayam merah dengan bayam hijau. Bayam ni bagus ya, salah satu sayur-sayuran yang mempunyai kandungan zat besi yang tinggi. Zat besi ini kebanyakan wanita, remaja perempuan mungkin mempunyai masalah kekurangan hemoglobin, ya. Kalau bahasa mudahnya kekurangan darah lah kerana kekurangan zat besi. Jadi ini bagus, ya. Pesanan ketiga saya adalah telur dan tempeh adalah sumber protein yang baik. Di tengah ini ada gambar kecil, ini adalah satu buku rakan saya, Profesor Madya Dr. Hasna Harun. Beliau telah menghasilkan satu buku, harganya mampu milik, saya rasa RM30 dengan Dewan Bahasa Pustaka, boleh ditempah online dalam Shopee. Saya tidak mendapat sebarang komisen untuk mempromosi buku ini, tapi buku ini bagus. Sebab pesanan saya adalah apabila kita ingin mencapai pengambilan protein yang cukup, dan protein ini ada beberapa jenis, ya, ada protein dari haiwan, ada protein dari tumbuhan. Ini adalah hasil daripada salah satu kajian saya dahulu. Tuan-tuan puan-puan tidak perlu risau sangat mengenai istilah-istilah sains di sini. Kalau untuk pelajar sains pemakanan, mereka akan faham.
Tetapi yang saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan adalah soya bean ini. Sebab ini terbitan dalam bahasa Inggeris, jadi saya letak soya bean. Sebenarnya saya merujuk kepada tempe. Tempe dan kacang soya. So, tempe dan kacang soya serta telur mempunyai kandungan protein yang sangat baik dan tinggi, dan juga dari segi harga adalah mampu milik. Memanglah kacang tanah lebih murah berbanding telur ayam misalnya, tetapi kacang tanah dari segi perbandingan kuantiti dan jenis asid amino, iaitu jenis-jenis protein di dalam dia, tempe dan telur ayam adalah yang terbaik. Skor paling tinggi adalah 100. 100 tu maksimum lah. Thread free bream ini adalah ikan. Jadi sebab saya highlightkan, saya kemukakan yang harga paling rendah untuk kuantiti dan kualiti protein terbaik. Yang keempat, saya ingin nasihatkan, kalau menggoreng mi atau nasi atau bihun atau kuih tiaw, boleh tambah sayur ke dalam dia. Jangan goreng kosong atau goreng dengan ayam atau goreng dengan telur atau goreng dengan daging atau dengan seafood, tapi ditinggalkannya sayur. Kadang-kadang rakan-rakan saya mengatakan dengan saya, kamu ni goreng nasi ke? Ini nasi goreng sayur ke? Sayur goreng nasi? Tidak apalah apa gelarannya, janji kita mendapat sayur-sayuran dan buah-buahan yang mencukupi. Ini adalah contoh hidangan sihat dan ada 4 ciri utama: mampu sedia, kedua, cepat masak, ketiga, makanan seimbang, dan keempat, insya-Allah janji sedap. Ini adalah sekadar untuk berkongsi salah satu buletin yang disediakan oleh universiti tempat saya bekerja. Ini adalah yang saya sediakan dengan cadangan resepi. Biasanya cadangan resepi sepinggan lengkap dengan pesanan-pesanan comel dan ringkas, mudah ingat mengenai keperluan untuk makan secukupnya dan untuk mempunyai senaman secukupnya. Okey, ini adalah yang ini ada di bawah skrin ini ya tuan-tuan puan-puan, pautan dia. Tuan-tuan puan-puan boleh cek sendiri untuk setiap pekan atau bandar utama di Malaysia. Yang ini adalah untuk Kuala Lumpur. Dia ada 2 pilihan, Western food dengan Asian food. Jadi saya tonjolkan Asian food sahaja di sini. Ini untuk Kuala Lumpur. Untuk 1 bulan 1 orang dengan orang kata secara rambang, bukan secara rambang lah, tetapi secara general lah, apa yang perlu dibeli itu dalam RM515 sebulan 1 orang ya. Ini untuk Kota Kinabalu. Tuan-tuan puan-puan boleh pergi ke pautan ini dan cari untuk pekan atau bandar berhampiran tuan-tuan puan-puan. Untuk Kota Kinabalu Sabah dia agak murah sedikit, RM500. Jadi ada orang mungkin sekejap lagi nak bertanya, kenapa KK Kota Kinabalu lebih murah dari Kuala Lumpur? Bukan Kota Kinabalu terkenal mahal ke kos sara hidupnya? Nanti kalau yang berminat kita boleh berbincang mengenai itu nanti. Okey, ini saranan saya. Untuk tuan-tuan puan-puan yang bekerja di luar rumah, saya sarankan kita bawa bekal. Okey, contoh gambar saya ini adalah sebab saya duduk di Sabah, sebenarnya saya suka rasa beras padi bukit. Ini adalah padi bukit. Beras ini wangi ya. Dan kandungan seratnya lebih tinggi. Indeks glisemiknya sedikit lebih rendah dari nasi putih. Jadi ini adalah anggaran kos seorang makan untuk 1 kali makan ini. Sayur RM1, bilis untuk dibuat perencah sahaja, bukan bilis goreng semacam banyak kan. Jadi 20 sen. Telur 1 biji saya pakai yang besar 35 sen. Kalau pakai beras kampung macam saya ni RM1. Kalau beras putih biasa 50 sen. Jadi anggaran bekalnya adalah RM3 hingga RM3.55. Jadi apa yang menarik mengenai ini adalah dia sangat senang untuk dibuat. Masak nasi 20 minit. Saya orang yang masak nasi atas gas. Saya tidak guna rice cooker, periuk nasi. Tapi kalau nak masak periuk nasi ke mana ke 20 minit. Dalam masa yang sama cuci sayur ini, goreng telur ini, paling-paling dalam 20 minit ini siap.
Jadi untuk 20 minit kita bawa bekal satu set makanan yang seimbang, insya-Allah sedap. Semua kumpulan makanan ada, bawa je lah pisang ke, sebiji apple ke, buah iringan. Dan ia mudah, okey. Boleh dibekalkan kepada orang dewasa yang bekerja, kepada anak-anak yang pergi sekolah, okey. Yang ini pula nasi goreng. Apabila kita, ini untuk kos satu orang ya, apabila kita mencampurkan sayur, kita cuma menambah kos sebanyak 50 sen. Jadi inilah anggaran kos dia, inilah bahan-bahan utamanya, kira-kira RM1.50 sampai RM2. Mungkinlah kalau nak kira untuk pukal satu bulan, kenalah tambah minyak masak, kenalah tambah air, kenalah tambah gas. Tapi itu pukul rata dalam, dalam pinggan ini RM1.50 sampai RM2. Makanan yang insya-Allah sedap, senang dibuat. Sebenarnya semua makanan ini yang ada nama saya sebenarnya adalah hasil buatan saya sendirilah. Dan kebanyakan ini saya buat di dalam masa 5 minit sahaja. Jadi 5 minit untuk membuat nasi goreng ini, mungkin 5 minit lagi membersihkan dapur, siap 10 minit sahaja saya di dapur. Okey. Dan apabila kita, ini untuk hidangan satu orang, apabila kita membuat hidangan untuk sekeluarga, tuan-tuan puan-puan mesti tahu, kalau kita hidangkan untuk 3-4 orang, itu tidak bermaksud tambah 50 sen kali 3 kali 4. Sebab apabila bilangan orang bertambah, sebenarnya kos per orang akan menurun sedikit. Ini nasihat saya satu lagi, mempelbagaikan sumber karbohidrat. Untuk contoh ini, hidangan ini kami tidak makan nasi. Kebetulan baru korek ubi manis atau ubi keledek dari halaman. Jadi kita makanlah ubi keledek tu, ubi manis. Kalau di Sabah kami panggil ubi manis atau ubi rembat ya. Jadi untuk ini kami gandingkan dengan kelapa parut, disangrai sedikit supaya dia wangi. Tapi bukanlah krisik sampai keemasan macam buat rendang. Ikan bilis, ini kami sangrai juga, tidak goreng kering tanpa minyak. Ini ada sedikit bawang, ini sedikit kacang buncis, kita gaulkan dan kita dapat kerabu lah yang dimakan dengan sumber karbohidrat iaitu ubi manis ini. Jadi kos anggarannya adalah lebih kurang begini. Untuk 3 orang RM9, sekepala RM3. Jadi tidak terdapat dalam gambar ini, kami hidangkan dengan, kebetulan malam itu kami hidangkan dengan tembikai. Tuan-tuan, puan-puan bolehlah pilih makanan buah-buahan tempatan mana yang paling murah yang boleh didapati pada masa tersebut. Jadi Dr. Samiha tadi ada bercerita mengenai kegemaran hobi saya. Ya, ini adalah satu screenshot post saya di dalam Facebook. Kalau post makanan, bukannya saya ni tidak mau menjadi kawan Facebook, tapi lenguh jugalah kalau nak mengklik semua kan. Tapi jangan risau, untuk tuan-tuan puan-puan yang ingin meneroka resepi apa, cara memasak mana dengan anggaran kosnya, boleh sila bertandang ke Facebook saya. Untuk post makanan, dia punya level privacy dia adalah public. Jadi memang boleh nampak tanpa jadi rakan Facebook saya. Okay, kalau nak cari hashtagnya adalah hashtag Yasmin Good Eats. Okay, so ini adalah satu contoh yang hari ini adalah peria tumis dengan telur. Yang satu lagi adalah sebenarnya ikan sardin. Tapi ikan sardin ini saya telah masukkan carrot, bawang dan apa yang selalu ada di Sabah dan orang Sabah selalu suka adalah lada yang berwarna putih. Ini ada di situ. Okey. Jadi sebelum kita beralih ke sesi soal jawab, pesanannya ada 4. By the way, gambar itu adalah gambar nasi biryani yang saya masak hari itu untuk meraihkan kawan-kawan. Dan acar bukan setakat timun, nanas dan
bawang merah, tapi saya gandingkan juga dengan apple, carrot dan terung bakar. Yang bulat-bulat ni sebenarnya kismis sebab ada budak-budak kan, jadi kita tidak mahu terlalu masam, dia mungkin tidak dapat terima, jadi kami masukkan sedikit kismis yang besar itu, jadi ada manis-manis sedikit. Jadi 4 pesanan saya, makan secara sihat, seimbang, pelbagaikan sumber makanan. Semua ini tidak semestinya mahal, boleh dicapai dengan harga RM3 per kepala per hidangan. Kedua, memasak tidak susah dan tidak makan masa yang lama di dapur. Ketiga, beli makanan dari penjual yang bersih, pilih makanan yang seimbang dalam kuantiti yang bersesuaian. Keempat, ini yang selalu kita rasa sukar buat tetapi kita usahakan juga, bersenam dengan membuat kerja rumah. Berjalan di taman perumahan adalah percuma dan boleh diatur dalam rutin harian kita. Dan ini rutin harian, bukan rutin mingguan. Jadi hari-hari silalah buat. Sebelum kita beralih ke sesi soal jawab, saya ingin merakamkan ucapan berbanyak terima kasih kepada Center for Community Health Studies, REACH UKM, kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit sebanyak pandangan dengan tuan-tuan puan-puan pada Universiti Kebangsaan Malaysia, kepada universiti tempat saya bekerja, Universiti Malaysia Sabah, dan juga kepada rakan-rakan pendidik dalam UMS Agri Solutions dari is getting vegetables from farm to plate. Segala-galanya, dari pertanian ke pemakanan, ke pemprosesan makanan, ke pemasaran, ke teknologi digital, semuanya ada di dalam UMS Agri Solutions. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Yasmin di atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Saya dapat lihat yang perkongsian Dr. Yasmin adalah sangat padat dan sangat straight to the point dan memberikan all the essentials, benda-benda yang perlu yang kita memang mahukan daripada webinar ini. Jadi Dr. Yasmin, ada beberapa soalan yang saya boleh bacakan untuk doktor. Pertama, apakah sumber protein yang baik lagi murah? Tadi Dr. Yasmin ada sebut tentang telur dan tempe. Ada tak lagi sumber protein yang lain yang baik lagi murah? Kita nak satu-satu ke atau kita nak baca banyak-banyak ni doktor? Setakat ni ada 2. Bolehlah baca kedua-duanya sekali. Okay, saya jawab. Dan sementara tu para peserta kalau boleh tanyakan soalan dalam ruang chat, saya pun boleh membacanya. Kita baca 2 dahulu ya. Soalan nombor 2, sekiranya bercucuk tanam di rumah, bagaimanakah caranya untuk memastikan hasilnya adalah mencukupi? Mungkin doktor jawab 2 dahulu, kemudian kita akan teruskan dengan yang lain. Silakan. Boleh. Rasanya tak perlu share slide lah kan, kita senang berbicara begitu sahaja. Okey, untuk soalan pertama, apakah sumber protein yang baik lagi murah? Jadi yang saya kongsikan tadi adalah telur ayam, dan untuk rakan-rakan yang vegetarian boleh makan kacang soya. Dari segi budaya, saya rasa rakan-rakan Melayu sudah biasa dengan tempe. Mungkin untuk orang dari budaya lain mungkin kurang biasa, tetapi boleh cuba tempe. Tempe ni paling senang, kita hiris dia nipis-nipis, goreng dalam minyak, toskan, dan dia boleh dimakan sebagai keropok. Selain itu kita boleh cuba cari resepi dalam online macam mana memasak tempe dengan mudah. Selain keripik, boleh dimasak lodeh. Rakan-rakan yang vegetarian pun tiada masalah dengan lodeh. Jangan masukkan ikan bilis atau udang kering sahaja. Resepi selainnya adalah sama. Selain itu, ikan bilis juga adalah satu sumber protein yang baik. Kalau kita dalam keluarga kita ada orang tua atau ada kanak-kanak kecil dan kita tidak berapa ingin semasa pandemik sekarang ya,
sebelum ada vaksin. Kita tidak ingin kerap keluar untuk membeli belah untuk mengurangkan risiko. Kita boleh stokkan ikan bilis di rumah sebab ikan bilis kering, simpan tahan lama kalau simpan dalam peti sejuk. Dia juga adalah sumber protein yang sangat baik. Harga kalau di Sabah memang murah lah, kami dapat dalam harga kawan RM25 sekilo. Harga kurang kawan mungkin RM35, RM40 sekilo. Kalau di Semenanjung mungkin 60 sampai RM60 ya, di setengah kawasan. Untuk rakan-rakan yang vegetarian, boleh juga consider pelbagai jenis dal dan kacang hijau. Cuma protein dari bahan makanan dia kena digandingkan dengan beberapa jenis sumber protein yang lain, kerana dari segi jenis asid amino ya, ada 20 jenis asid amino, setengahnya adalah asid amino perlu yang kita tidak badan kita tak boleh buat. Jadi protein sumber tumbuhan ini dia tidak lengkap. Jadi kita pelbagaikan jenis kacang dan jenis dal atau lentil. Okey, soalan kedua, kalau kita bercucuk tanam di rumah, macam mana memastikan dia cukup untuk menampung keperluan keluarga? Triknya sangat senang. Sebab kebanyakan sayur-sayuran dia matang, maksudnya boleh dituai untuk makan dalam masa 8 minggu hingga 12 minggu, 2 bulan sampai 3 bulan. Jadi apa yang kita buat adalah untuk setengah bulan pertama, setiap minggu kita semai dan kita tanam, supaya apabila dia membesar dan matang dan sesuai untuk dituai untuk dimakan, setiap minggu dia ada hasil tuaian. Jangan tanam satu plot yang sangat besar untuk semua sekaligus, sebab bila dia matang, lenguh nak menghabiskannya, nanti jadi membazir pula. Jadi apa yang saya buat adalah saya stagger. Setiap hujung minggu saya tanam sesuai dengan harapan dalam 2 bulan dan 3 bulan dari masa itu, saya boleh tuai batch itu. Jadi apabila saya tuai batch itu, saya tanam balik. Jadi dia sentiasa ada yang cukup untuk keluarga kita sahaja. Okey, terima kasih Dr. Yasmin. So kita ada banyak lagi soalan sekarang ni, dah banyak yang masuk. Soalan ketiga, harga makanan untuk seorang makan itu dah termasuk production cost seperti air, gas dan elektrik ke yang tadi Dr. share tu? Tidak, saya nyatakan tidak tadi. Okey. Next, doktor pesan supaya menambah sayuran dalam pemakanan harian kita. Soalan saya, adakah cara masak sayur perlu dititik beratkan? Ada yang suka makan sayur tapi goreng celup tepung. Bayam Brazil, daun mulberry, kangkung, tempe semuanya goreng celup tepung. Ada lagikah khasiat sayurnya? Okey, soalan yang sangat bagus ya. Terima kasih untuk soalan itu. Sebagai seorang nutritionist, bagi saya, mungkin ada nutritionist yang berbeza pendapat dengan saya dan saya tahu kenapa perbezaan pendapat itu. Soalannya adalah, kalau sayur itu dicelup tepung, bolehkah? Ya, sebab kalau kita celup tepung, pastinya goreng dalam minyak banyaklah, minyak dalam, deep frying. Dan dia meningkatkan pengambilan lemak. Kalau orang yang makan itu adalah orang dewasa yang sentiasa bersenam, sentiasa aktif, dan kalau kanak-kanak yang makan itu juga sentiasa aktif, saya tiada masalah. Sebab dari segi penggunaan tenaga yang kita makan itu, dia tidak adalah tinggi. Yang menjadi masalah apabila kita sentiasa menggoreng dan kita pula sangat tidak aktif. Kebanyakan masa kita duduk sahaja. Itu yang menjadi masalah. Kenapa saya kata demikian? Sebab kebanyakan rakyat Malaysia langsung tidak makan sayur. Jadi kalau untuk mereka yang memang dah tak makan sayur, kecuali kalau dicelup tepung dan digoreng, baru dia makan, saya kata silalah buat begitu dulu. Sekurang-kurangnya dia makan sayur. Tenaga tambahan, tenaga yang lebih tinggi daripada minyak dan lemak itu, dia bersenam lebih, tak ada masalah. Selepas kita sudah membudayakan makan sayur di rumah, kita boleh mencuba pelbagai resepi untuk masak sayur. Yang lebih baik kurang penggunaan minyak, selain daripada celup tepung dan goreng, adalah sebenarnya tumis.
Apabila kita tumis, minyaknya sedikit, kita campur bawang, ada orang yang suka campur lada, ada orang suka campur ikan bilis ke, udang kering ke, udang hidup ke. Dia akan mempunyai rasa yang enak. Kalau tak percaya, cuba. Jadi apabila kita sudah biasa itu, bolehlah terima sayur-sayuran. Saya tahu ramai orang suka makan ulam atau kebanyakan orang yang berumur, yang baya-baya pelajar kita lah, ibu bapanya suka makan ulam. Jadi kalau boleh kita membudayakan makan ulam ini. Cuma kalau perempuan mengandung, jangan makan ulam lah, itu sebab mungkin takut ada tinggi sedikit lah risiko kan daripada ulam tidak dicuci dengan bersih, kalau dia ada masalah susah dengan kandungannya. Tapi kalau kebanyakan orang, kalau nenek kita, datuk kita, ibu bapa kita biasa makan ulam, kita biasakan anak-anak makan ulam. So, itu adalah satu sumber yang sangat murah, tersedia dan paling senang, cuci je, tak payah masak. Okey, terima kasih Dr. Yasmin. Soalan seterusnya, bagaimana faktor kestabilan sekuriti makanan memberi kesan kepada isi rumah yang berstatus miskin sewaktu COVID-19? Bagaimana faktor kestabilan sekuriti makanan memberi kesan kepada isi rumah yang berstatus miskin? Okay. Itu soalan yang is very humbling lah dalam bahasa Inggeris. Soalan yang sangat menuntun perasaan. Sebab saya terlibat dengan satu sukarelawan yang memberi bantuan makanan semasa COVID ni di Sabah. Apa yang dialami oleh keluarga yang miskin, tambah lagi yang kehilangan pekerjaan kerana COVID ini, adalah yang ada orang yang apabila kami temui sudah beberapa hari tidak makan. Dan bukannya makanan itu tidak ada di kedai. Malaysia belum sampai tahap begitu. Tetapi dia tidak ada duit untuk membeli makanan itu. Ini termasuk petani, walaupun dia tanam sayur, takkanlah dia nak makan sayur sahaja. Dia tidak jual sayurnya, maksudnya dia tidak dapat beli beras kan. Jadi untuk keluarga sedemikian, saya rasa perkara pertama adalah hubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk meminta bantuan. Dan bantuan yang ada itu kita boleh menggunakan sebaik-baiknya. Saya tahu bantuan itu tidak akan ada sayur segar sebab tak mungkin diberikan. Dia tidak tahan lama. Untuk jangka masa pendek, kita makan untuk tidak lapar. Itu tiada masalah. Untuk menyelesaikan perkara yang paling runcing, paling depan, iaitu kelaparan. Tetapi untuk jangka masa panjang, apabila pendapatan ada longgar sikit, kita balik kepada untuk makan semua kumpulan makanan. Itu saya rasa itu adalah yang terbaiklah. Jadi untuk kita ini yang mempunyai pendapatan yang stabil, mungkin bolehlah menyumbang kepada mereka yang tidak kurang bernasib baik di keadaan sekarang inilah. Okey, terima kasih Dr. Yasmin. Kita ada 17 soalan. So kita akan bergerak laju. Kita ada berapa minit lagi, dalam 15 minit. So thanks for the good info. May I know how do you replace those goreng-goreng stuff in our normal routine diet? Would you like to turn on your microphone and ask what are the routine goreng-goreng stuff you mean? Ian Eason Su, maybe you would like to switch on your computer? Yeah, can you hear me? Yes, here. Hi, I'm Eason from dentistry. Thanks for the wonderful info. So I'm a bit concerned about those fried stuff lah. Sometimes we can't avoid like those like fried fruits in our routine diet. So what is the best way to replace them? Or we just purely just boil them or stir? Alright, I got it. Alright, thank you. Yeah, because sometimes it's very difficult to run away from all this oily stuff. As you want to achieve like normal diet, protein, carbs,
but the way of preparing that one's I'm more concerned about lah. How we prepare. Okay. Yeah. All right. I got it. Thanks. Yes, I'll reply. Thank you, Ian. So there are two things to consider here. One is whether it's convenient for you to replace it or not. Number two, whether you like the replacement or not. Sometimes the second one is more important. The fact that you don't want fried chicken, you can boil your chicken, but I ask everyone here, how many of you like to eat boiled chicken every day? Probably not that much, right? So the way to go around it is, if you like your fried stuff, it's okay, but don't have it like 3 times a day, every day for the rest of your lives. So everything in moderation. So once or twice in a week, you want to deep fry your chicken because it's very nice, it's a comfort food, please go ahead. But make sure at the same time you eat your vegetables and you eat your fruits, and you don't overeat your rice if you're having it with rice. Most people, when they have nice fried chicken, panas-panas, ditambahnya nasi 2-3 kali. So you're overeating, right? So that's to do with food habits. And if you are willing to, and students living in hostel, you don't have much choice because you eat whatever is available in the gerai-gerai, in the canteen and the restaurants. But if you have the means to cook for yourself, there are many recipes online which shows you step by step how to prepare food that is not fried. You can follow my blog. I will post occasionally. Dr. Samiha says she does follow it. So I'll post occasionally and you get ideas how to do it. You don't have to boil the chicken every time. Boiling takes away a lot of the niceness of the food. Dia jadi tawar dan jadi keras, ya. So you can steam it. You can do a lot of things with it lah. Or you can cut it into strips and then you can stir fry. So it's not as bad as frying. Okay. Okay, terima kasih Dr. Yasmin. Kita ada banyak sangat soalan ni, tapi saya rasa kita terpaksa pilih mana beberapa soalan ni, kalau tidak takut habis nanti. Adakah makanan tengah hari iaitu nasi, sayur dan ayam goreng adalah baik untuk kesihatan meskipun nasi dimakan dengan ayam goreng? Meskipun nasi dimakan dengan ayam goreng? Tiada nasi, sayur, ayam goreng. Tiada masalah. Masalahnya cuma adalah menu yang sama dimakan seumur hidup. Dia tiada kepelbagaian, kan? Jadi the idea is BMV, balance, seimbang, moderate, berpada-pada, kan? Dan varied, mempunyai kepelbagaian. Jadi hari ini makan ayam goreng, malam nanti makan ikan rebus, atau besok makan ikan panggang, atau lusa makan ayam steam, atau kemudiannya makan telur, tak makan ayam goreng dah. So it's okay. Okay. Soalan seterusnya, saya nak tanya bagaimana doktor kekalkan konsep suku-suku separuh apabila beli makanan di luar. Biasanya pekerja kedai makan bagi portion yang besar untuk nasi. Oh, senang je, kita yang membayar. Jadi kita cakap dengan dia, jangan risau dek, kamu kasih saja saya nasi sebanyak itu yang saya nak, saya bayar juga tetap yang sama, saya tidak minta diskaun. Dia okey tu? Okey. Terima kasih Dr. Yasmin. Seterusnya, sepanjang PKP COVID-19, telur adalah antara makanan yang popular dalam kalangan masyarakat Malaysia. Menurut doktor, adakah pengambilan telur secara berlebihan boleh mendatangkan apa-apa kesan kepada individu? Okey. Soalan yang bagus. Thank you. Kebanyakan orang risau mengenai kolesterol dalam telur. Dia risau kalau dia makan secara berlebihan, adakah kadar kolesterolnya akan naik. Dari segi sains pemakanan, kadar penyerapan kolesterol dari bahan makanan adalah tidak sebaik sebenarnya kurang baik. Walaupun seorang yang mengidap hyperkolesterolemia, penyakit kolesterol tinggi, dia perlulah mengawal kandungan kolesterol yang dia ambil hari. Yang itu dia boleh berjumpa dengan nutritionist atau dietitian. Tapi untuk orang yang sihat tubuh badan, tidak ada masalah peningkatan kolesterol darah, makan 2 biji, kadang-kadang 3 biji telur sehari, tiada masalah. Apa yang meningkatkan kolesterol badan bukan sahaja telur atau bahan makanan yang banyak kolesterol di dalamnya. Is the whole picture. Jadi kalau kita mempunyai pengambilan lemak tepu yang tinggi,
kita mempunyai berat badan yang tinggi, mempunyai pengambilan jumlah sumbangan lemak tepu di dalam keseluruhan diet kita itu tinggi, itu adalah lebih besar risiko untuk peningkatan kolesterol badan berbanding dengan setakat makan telur sahaja. Okey, Dr. Yasmin. Seterusnya tentang snacking. Peserta ni berkata, I tend to find that during PKP I eat less main meal, like once a day, but more on snacking. So this could be from Baskin Robbins to McDonald's to sandwiches. Any tips for a healthier snacking? Very easy. If you don't eat main meals, instead of eating 3 main meals, you want to eat 6 small meals, it's fine. And one of those meals you want to eat Baskin Robbins, you want to eat McDonald's, it's fine. But I know the portion size of McDonald's. If you're eating 6 times a day, please share your McDonald's with one other person so that the total calorie is lower. And then please choose a non-sweetened beverage at McDonald's or any of those franchise foods, because a huge amount of your calorie comes from the sweetened beverage. But if you think of it, the French fries is your source of carbohydrate. Your burger with the meat patty in it or the fish patty in it is your source of protein, and the bread is your source of carbohydrate. The salad that comes with it is your source of vegetables, although I would say that the amount of mayonnaise and spread used is a bit too much in terms of fat, but it's okay. Occasionally it's okay. Alternatively, if you have the snacking habit, why don't you cut like vegetables that can be dipped into whatever dips that you like. On certain days, I have an Asian Malay kind of appetite, and I like to dip my timun and carrot strips into sambal. I do that. On other days, I have a very Western appetite, and I like to dip my cucumber, my carrot, and whatever else hardy vegetables that raw I cut, and I dip it into I personally don't like mayonnaise but you can if you like, or any of the Western style dips that you like, or hummus or whatever. Boleh. Jadi pelbagaikan snacking itu. Tiada masalah snacking. Cuma jenis makanan yang disnackkan. Jangan asyik yang all these high calorie, high sodium, to a certain extent high sugar franchise foods lah. You can snack on fruits. Let's say you want to feel like you want to bite on something, bite on an apple is very good. Okey, terima kasih Doktor. Kemudian, betul ke kalau masak mi segera perlu tos airnya dahulu untuk buang lilin dalam kandungan mi segera? Itu saya rasa saya kurang arif menjawab soalan ni sebab I'm not a food scientist. But dari pembacaan saya, whether you throw away the water or not, dia adalah personal preference. But then again, I would not want to say too much about it because I'm not a food scientist. As a nutritionist, I would say if you have your mi segera, jangan makan mi dengan perencah sahaja. Pastikan ada sumber protein, pastikan ada sayur-sayuran, dan pastikan pada hari itu ada makan buah-buahan. Prof Po kata instant noodle tak ada lilin di dalamnya. Okey. Dr. Yasmin, soalan seterusnya. Boleh saya tahu tauge dan tauhu sumber sayuran yang sesuai ke untuk pandemik ini? Tauhu bukan sumber sayuran, tauhu sumber protein. Tauge is sprouted daripada kacang hijau lah. But I would, if you don't like any other vegetables and you really love tauge, go all out. Baik, Doktor. Kemudian, what are your thoughts on cooking food in bulk, say once a week, and freezing them for consumption for busy days ahead? Do we lose much of the nutrients? Do we do what? Hilang. Lose. Okay. Totally no. I am totally for bulk cooking. I do that all the time.
setiap minggu, hujung minggu saya akan masak. Yang selalu saya masak secara pukal, bulk adalah nasi, kari ayam ke, kari daging ke, ikan tidaklah. Ikan kalau dipanaskan dia kurang sedap. Sayur tidak, sayur sentiasa dimasak segar sebelum makan. Sambal ke, cara untuk kita sebenarnya, ini memang ada kajian ya, dari segi, ini memang ada bukti. Kalau kita masak makanan itu apabila terutamanya sayur-sayuran, apabila ia masih segar, misalnya tomato, carrot apa, kita masak, lepas itu kita masuk dalam freezer, kemudian kita makan, ada kandungan nutrien yang dia preserve, yang dia simpan adalah lebih tinggi berbanding kita simpan carrot, tomato atau timun atau kentang itu di dalam ruangan crisper sayur-sayuran peti sejuk untuk 2 minggu baru kita masak. Jadi kalau kita nak masak bulk cooking, apabila potato, carrot, tomato itu masih segar, kandungan nutrien yang tersimpan adalah lebih tinggi berbanding kalau kita simpan benda yang sama, tak masak 2 minggu dalam peti sejuk, baru kita masak segar. Okay? Dan dari segi keselamatan makanan, apabila kita buat pukal, kita jangan simpan satu periuk, katalah kari ayam itu, satu periuk macam ni. Lepas tu kita panaskan satu periuk, lepas tu kita masuk. Dia macam panas, sejuk, panas, sejuk, panas, sejuk beku. Itu tidak bagus. Jadi apabila kita buat bulk cooking, kita portionkan mengikut amount yang kita nak makan untuk satu-satu masa. Jadi apabila kita thaw and panaskan yang itu bahagian yang kita nak makan je yang kita keluarkan dari bahagian sejuk beku peti ais. Okey. Dr. Yasmin, kita ada beberapa soalan lagi. Dr. okey ke kalau kita tambah 10 minit lagi? Boleh, tiada masalah. Okey. Ada satu soalan dari Encik Zul Amin yang bertanya tentang pengambilan sayur dan buah-buahan menjadi satu masalah dalam mendidik komuniti untuk makan fiber. Boleh doktor beri tips pada individu yang kurang makan fiber dari sayur dan buah? There are a lot of ways to include that. If concernnya adalah pengambilan fiber sahaja, sayur-sayuran dan buah-buahan adalah sumber utama fiber, betul. Tapi itu bukan sumber satu-satunya. Okay, dia for example, kalau kita makan beras perang, maksudnya dia tidak, beras itu tidak dimesin, tidak dikisar sampai putih, itu pun adalah sumber fiber. Kalau kita suka makan oats, itu pun sumber fiber juga. Selain itu kita boleh makan, menggantikan nasi dengan ubi kayu ke, ubi manis ke, sebagai ganti nasi itu pun sumber fiber juga. Tapi kalau balik kepada cerita sayur-sayuran dan buah-buahan, cara untuk menggalakkan terutamanya anak-anak adalah kita pesan kepada ibu bapa untuk sengaja makan sayur-sayuran dan buah-buahan di depan anak-anak. Dia akan membudayakan makan sayur-sayuran dan buah-buahan untuk sepanjang hidup. Dalam professional practice saya, apabila kadang-kadang ada ibu bapa, sebab saya adalah penasihat untuk pemakanan untuk Pusat Minda Lestari UMS. Pusat Minda Lestari UMS ini adalah tadika dan pusat asuhan kanak-kanak untuk semua anak-anak staf UMS. Jadi sebagai penasihat pemakanan di sana, memang saya akan dapatlah kadang-kadang pertanyaan dari ibu bapa mengenai semua-semua ini. Pertanyaan paling kerap saya terima adalah, anak saya tidak mahu makan sayur atau buah. Jadi soalan saya yang pertama sentiasa akan adalah, adakah puan dan isteri puan, suami puan makan sayur-sayuran di rumah? Dia kata, kebanyakan kali dia kata, Allah, ada juga yang saya makan, ada juga yang tidak. So itulah, anak-anak meneladani, mengambil contoh dari ibu bapa. Jadi untuk menggalakkan secara berpanjangan makan sayur-sayuran, buah-buahan, serat yang cukup, ibu bapa kalau tidak suka pun kena makan dan telan. Sebab kita ni orang dewasa, kita berupaya untuk membuat sesuatu yang baik demi anak-anak kita. Jadi kita yang perlu berhijrah dulu sebelum anak-anak kita mampu berhijrah.
Okey, baiklah Dr. Yasmin, ada banyak soalan yang telah Dr. jawab tadi. Soalan yang terakhir, kami minta maaf kepada semua para peserta. Kebanyakan dia telah dijawab kecuali satu atau dua. Dan ini adalah soalan yang terakhir. Adakah makan malam merupakan satu keperluan atau tidak? Dan kemudian maybe Dr. Yasmin boleh wrap up and beri take home message sebelum kita bersurai. Okay, thank you. Soalan yang bagus. Adakah makan malam satu keperluan? Mungkin ada seorang yang akan bertanya dalam fikiran, dalam kepala masing-masing, sebab saya nak berdiet atau menjaga makan atau nak mengurus berat badan, maka I skip dinner. The word skip itulah kuncinya. Kita sebagai nutritionist, kita tidak pernah menyarankan orang untuk skip dinner. Dengan kata lain, makan malam ini baik. Jangan ingat makan malam itu tidak baik. Yang tidak baik adalah, tidak kiralah bila kita makan terlalu banyak. Kandungan kalori terlalu tinggi. Itu yang menyebabkan berat badan naik untuk jangka masa panjang. Satu lagi dia kata selepas dia makan, terutamanya selepas dia makan banyak makanan yang berkarbohidrat tinggi, kanji tinggi, nasi banyak, dia rasa mengantuk dan susah untuk bekerja. Should they skip lunch for that matter? Ada pula orang akan bertanya, should they skip lunch then? Because kalau dia makan lunch, lepas tu dia mengantuk jam 2, 3, 4, 5 petang, dia tak boleh bekerja. Then it is not the matter yang you should skip lunch. You should see what you eat for the lunch. Same like what you eat for the dinner. Saya guarantee lah, kenapa rasa macam mengantuk itu, sebenarnya dia ada satu bahan kimia yang dilepaskan oleh badan kita bernama serotonin. Dan apabila kita makan makanan kanji yang banyak, dia akan menenangkan kita dan menyebabkan kita macam rasa mengantuk. Untuk mengelakkan itu, makan lebih banyak sayur-sayuran yang ada fiber supaya kita rasa kenyang untuk masa yang lebih lama. Nasi itu, kalaulah kita orang dewasa dan kita ini bersenam dalam 1 jam sehari secara purata, bersenam itu termasuklah membuat kerja rumah dan berjalan ke sini-sini lah. Setiap kali makan, lunch dengan dinner itu, makan tengah hari, makan malam tu, paling banyaklah 2 atau 2,5 sendok nasi biasa kita tu, itu sudah cukup. Kalau kita sampai 3-4 sendok nasi itu, atau kita tambah nasi, itu sebenarnya sudah terlebih karbohidrat lah. Kalau terlebih karbohidrat, sudah tentunya nasi itu kita akan gandingkan dengan lauk. So secara keseluruhan jumlah kalori akan terlalu tinggi. Satu lagi, budaya masyarakat Malaysia ini, apabila kita makan malam, ramai, bukan semua, tapi ramai orang suka gandingkan dengan minuman jus atau sirap. Jadi kalau makan malam itu digandingkan dengan sirap terutamanya, minuman manis ya, itu yang tidak baik tu. Okay, so sebenarnya dipendekkan cerita, makan malam itu bukan tidak baik. Sila makan malam, jangan skip makan malam. Tetapi setiap kali makan itu pastikan dia adalah BMV, balance, moderate, varied. Setiap hari makan kumpulan makanan yang berbeza, pastikan setiap kumpulan makanan ada dimakan setiap hari dalam kuantiti yang bersesuaian. Dr. Yasmin, sebelum Dr. Yasmin berikan take home message, ada satu direct message kepada saya ya. Adakah jenis makanan apakah jenis makanan yang boleh membantu membakar lemak? Ini mungkin siapa yang nak cepat terus tu agaknya. Apakah jenis makanan yang boleh membantu membakar lemak? Kalau saya nak jual suplemen, saya akan jawab lain lah. Tetapi jawapan sebenarnya tidak ada sebarang makanan superfood yang boleh membuat fungsi itu, fungsi ini, termasuk fungsi membakar lemak. Kalau kita nak mengurangkan berat badan, dia resepinya sangat senang, tetapi sukar dipraktikkan. Sebab kita tidak mau berpeluh. Dia macam ni, kita mempunyai kekuatan minda untuk makan secukupnya. Bukan makan seikut nafsu. Itu yang pertama. Secukupnya sebanyak badan kita perlulah. Yang kedua, pastikan setiap hari ada bergerak
sejumlah 1 jam. That is the try and tested recipe. Kalau kita tidak ingin bersenam atau kita nak makan ikut nafsu, you makan jenis apa superfood pun, dia tidak akan berkesan. Sebab dia memang tidak ada superfood. Dia tidak, ya ada benda yang, makanan yang tinggi antioksidan, itu bagus. Tapi kita tidak boleh berharap hari-hari kita makan secara kurang sihat, kita tidak mengamalkan gaya hidup sihat, kita makan superfood itu dan kita akan jadi langsing. Sorry, saya tidak dapat memberikan janji macam itu. Baiklah Dr. Yasmin, Dr. Yasmin punya take home message? Okay, my take home message is always remember, sebanyak mana sumber ekonomi kita, yang penting kita kena jaga makanan. Sebab makanan itu adalah yang melindungi kita jangka masa panjang daripada jatuh sakit. So apabila kita makan secara sihat, seimbang, balance, moderate, varied, semua kumpulan makanan ada dalam kuantiti yang cukup, mengamalkan gaya hidup sihat, dan semua ini boleh dicapai tidak kiralah berapa pendapatan bulanan kita. Semuanya boleh dalam kebanyakan situasi boleh disesuaikan dengan kadar pendapatan masing-masing. Sebabnya, kalau kita tidak menjaga pengambilan makanan dan gaya hidup kita jangka masa panjang, risiko kita untuk kena penyakit tidak berjangkit seperti tekanan darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, masalah berkaitan dengan jantung. Semua ini adalah hasil daripada pengambilan makanan yang kurang sihat dan gaya hidup kurang sihat untuk bertahun-tahun lamanya. Jadi saya rasa setiap hari sekurang-kurangnya 3 kali sehari, marilah kita melabur untuk kesihatan kita. Macam mana nak melabur untuk kesihatan kita? Sangat mudah. Makan semua jenis kumpulan makanan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah take home message daripada Dr. Yasmin. Saya pasti ramai yang telah banyak belajar daripada perkongsian Dr. Yasmin hari ini. Kalau kita lihat dari segi apa yang Dr. Yasmin share sebentar tadi, barang makanan yang berkhasiat adalah murah, tak mahal, RM3 seorang. Boleh jadi dan sangat berkhasiat, sangat sedap. Saya tengok macam-macam menu tadi yang saya pun actually tak praktis ya, peria goreng saya pun tulis kat sini, mungkin menu malam boleh jadi peria telur goreng. Saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Dr. Yasmin. Sebelum kita bersurai, saya bagi pihak REACH ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Dr. Yasmin, kepada semua peserta-peserta yang hadir, juga kepada pasukan belakang tabir kita ya. Saya akan namakan satu-satu, Prof. Pobikun sebagai Ketua Pusat, Prof. Rosita, Dr. Nik Shanita, Dr. Wong Ji In yang bertugas lumus, Cik Khalis, Cik Mariam, Puan Ashikin, Encik Azam, Puan Suzilawati dan semua ahli Pusat REACH dan ahli Fakulti Sains Kesihatan dan semua peserta yang menjayakan webinar ini. Tanpa anda, tiadalah webinar ini, dan sehingga kita berjumpa lagi. Sebelum tu, kepada sesiapa yang belum meletak attendance lagi ya, telah sekretariat kita telah share di bahagian chat, sila lihat di situ. Saya rasa itu saja, dan kita, kalau Dr. Yasmin tidak keberatan, adakah boleh kami share video presentation ni di Facebook? Boleh, tidak ada masalah, silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda semua, dan sehingga kita berjumpa lagi di sesi akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dan kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Terima kasih, jumpa lagi. Terima kasih Dr. Yasmin. semua.